Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Fidas Matrong. Berita utama, Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat MEITD Sarawak telah mengendalikan bengkel pelan induk keempat dan kelima untuk Pusat Sains Sarawak SSC pada Selasa. Program selama satu hari itu telah diadakan di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK dengan kerjasama Pusat Sains Singapura dan dirasmikan oleh Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Roland Sagah Wee In. Menurut Datuk Roland Sagah, dalam ucapannya, antara objektif bengkel tersebut diadakan ialah untuk meneroka cara untuk meningkatkan sinergi di kalangan pihak berkepentingan dalam membangunkan impak besar dan pengalaman unik kepada bakal pelawat SSC kelak. The Sarawak Science Centre will play an instrumental role in providing an informal learning platform. It's different from the school ones, and nurturing scientific literacy among the public in Sarawak. So it's not just meant for children, but also for the general public. The Science Centre will provide the students and public with immersive, interactive, fun exhibit. That's where it makes it more interesting. They will be able to experience kinesthetic learning, in which learning takes place by carrying out science explorations and physical activities rather than listening to lectures or watching demonstrations, which are boring. Dalam masa yang sama, katanya program dan bengkel di SSC itu nanti dapat melengkapkan kurikulum sains sekolah serta merupakan platform terbaik untuk guru, pelajar, ibu bapa yang cintakan sains. SSC yang dibina dengan peruntukan berjumlah 200 juta ringgit dijangka siap sepenuhnya pada tahun 2024 dan akan dibuka untuk institusi pendidikan dan orang awam. Seramai 70 peserta daripada pelbagai jabatan dan agensi telah menghadiri bengkel tersebut sebagai menyokong usaha MEITD menyediakan platform untuk berkongsi amalan terbaik dalam pameran STEM, terutamanya untuk mencapai keperluan masyarakat yang celik sains. Laporan seterusnya, program Ziarah UKAS merupakan platform terbaik dalam mendekatkan pemimpin negeri ini bersama rakyat. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat 2 Sarawak, Datuk Francis Harden Hollis, memberitahu penganjuran program tersebut adalah selaras dengan usaha Kerajaan Sarawak untuk membantu golongan yang memerlukan tanpa mengira agama atau bangsa. Kerjaan sentiasa prihatin dan mengambil berat hal-hal pendidikan dan kesejahteraan setiap penduduk yang memerlukan dalam usaha untuk memastikan inklusiviti pada setiap inisiatif demi keselesaan dan kesejahteraan rakyat. Beliau berucap demikian ketika merasmikan Majlis Ziarah UKAS Elias Community Semarak Ramadan di Rumah Kanak-Kanak Datuk Ajibah Abol di Seri Aman pada Selasa. Sehubungan itu, beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Simanggang menyuruh Unit Komunikasi dan Penerangan Sarawak UKAS agar terus menganjurkan program seumpama itu pada masa akan datang, terutamanya semasa sambutan perayaan lain. Sementara itu, Datuk Francis Harden menggesa semua kumpulan yang layak agar mendapatkan dos penggalak kedua vaksin COVID-19. Katanya walaupun Sarawak sudah memasuki fasa peralihan endemik, namun masyarakat masih terdedah kepada wabak COVID-19. Jadi patuhilah SOP yang dikeluarkan kerana itu merupakan sebahagian daripada norma kehidupan kita. Bersempena dengan bulan Ramadan, program berbuka puasa anjuran UKAS itu bertujuan meraihkan 20 kanak-kanak RKDAA serta 27 penghuni rumah seri kenangan Sibu yang menetap sementara di kawasan itu. Pada majlis itu, Datuk Francis Harden bersama Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS, Datuk Abdullah Saidol turut menyampaikan sumbangan berupa duit raya dan bantuan Ramadan kepada penghuni-penghuni tersebut. Sementara itu, Datuk Abdullah Saidol dalam ucapan aluannya berkata, penganjuran program Ziarah UKAS adalah medium untuk merapatkan solidariti perpaduan pelbagai kaum di Sarawak. Beliau berpendapat program seumpamanya juga merupakan platform bagi menyampaikan maklumat terkini dan tepat kepada masyarakat umum.
This is part of activity bahagian daripada aktiviti kemanusiaan yang tidak bersepadan atau mengira bangsa dan negara. Jadi saya harap aktiviti ini bukan hanya berhenti di rumah penginapan yang penuh dengan kasih sayang dan itu, tetapi selepas ini tidak dapat mengadakan program ini di tempat-tempat lain juga dalam banyak perayaan lain. Datuk Abdullah turut menjelaskan penganjuran program itu secara langsung turut memberi gambaran kepada hadirin berkenaan dedikasi serta ketekunan pekerja-pekerja di pusat itu dalam mendidik serta mencurahkan kasih sayang kepada para penghuni. Dalam perkembangan lain, Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim Cawangan Limbang telah berjaya mengumpul dana dan memberikan sumbangan bantuan kepada anak-anak yatim atau anak-anak yang ditinggalkan ibu bapa di sekolah-sekolah di daerah Limbang. Timbalan Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail mengucapkan terima kasih kepada Perkim Cawangan Limbang di atas inisiatif tersebut dan menyifatkan bantuan itu sangat baik dalam membantu golongan yang memerlukan sempena menyambut Aidilfitri yang akan datang. Dan sumbangan ini bukannya sumbangan daripada dana kerajaan. Ini merupakan sumbangan pribadi daripada penderma-penderma yang mana Perkim dah mengumpul banyak juga lah, mungkin lebih daripada yang lepas, hampir 10,000 Perkim mengumpul daripada derma-derma oleh ahli-ahli Perkim itu sendiri untuk dijadikan sedekah. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis penyampaian sumbangan Hari Raya dan majlis penutupan virtual Tadarus Al-Quran Perkim Cawangan Limbang di Masjid Baitul Iman, daerah Limbang pada Ahad. Seramai 200 orang penerima yang terdiri daripada pelbagai golongan seperti anak-anak yatim di seluruh sekolah rendah di Limbang, anak-anak yang terpisah daripada ibu bapa mereka, ibu tunggal ahli Perkim yang banyak tanggungan dan anak ahli Perkim yang kurang upaya OKU menerima sumbangan berkenaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota itu mengucapkan terima kasih kepada penjaga-penjaga dan ibu bapa kerana melaksanakan tanggungjawab mereka dengan baik menjaga anak-anak yatim. Macam kami akan berusaha membantulah dalam pelbagai bantuan, terutamanya kita kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri ada memberi bantuan melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kebanyakan saya rasa adalah penerima bulanan bantuan daripada Jabatan Kebajikan. Sebab ini merupakan tugas dan tanggungjawab sebuah kerajaan untuk menjaga kebajikan dan kesejahteraan rakyatnya. Selanjutnya, Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim bersama Pusat Aktiviti Warga Emas PAWE menyantuni dan meraihkan anak-anak yatim serta asnaf di Kampung Malaysia Jaya di sini dengan menyampaikan sumbangan Aidilfitri. Sumbangan berupa biskut dan duit raya itu disampaikan kepada 20 orang anak yatim dan 20 asnaf yang terdapat di sekitar Semeriang. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang MA63 dan Hubungan Kerajaan Negeri Persekutuan merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Semariang Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali berkata program tersebut diadakan bagi merapatkan lagi silaturahim sesama insan dan menyemai rasa tanggungjawab kepada golongan yang memerlukan. Justru beliau berharap dengan sumbangan tersebut semua penduduk di kawasan itu dapat merasai kemeriahan Aidilfitri pada tahun ini. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan penyampaian sumbangan berkenaan sekaligus merasmikan penutupan khatamal Al-Quran bertempat di Pusat Khidmat Dun Semeriang, Jalan Merak, Kampung Malaysia Jaya pada Senin. Majlis tersebut menyaksikan seramai 130 warga emas dari kalangan ahli PAWE dan Perkim selesai menghatam Al-Quran. Perkembangan di Daro. Kerajaan Sarawak telah melaksanakan pelbagai inisiatif seperti bantuan khas Sarawak Kusayang BKSS untuk membantu peniaga tempatan terutama yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Daro Safi Ahmad, peniaga di Medan Selera Daro di sini juga tidak terkecuali dari dibantu. Katanya beliau bersama dengan pelbagai agensi seperti Majlis Daerah Matu Daro MDMD serius untuk membantu peniaga di Medan Selera Daro. Menurut Syafi'i, Medan Selera Daro merupakan ikonik dan menjadi tarikan baru di Daro menjadikan pekan itu sentiasa dikunjungi orang ramai. Beliau berkata demikian semasa program ziarah UKAS Semarak Ramadan di Medan Selera Daro pada Isnin.
Dalam pada itu, Syafi'i menegaskan kepada semua agar menggunakan cara yang betul dengan bermesyuarat sekiranya ada masalah berlaku dalam pengurusan medan selera itu. Beliau juga memaklumkan akan menaik taraf kemudahan yang ada di medan selera daro. Manakala di Meradong dengan sebanyak 4 Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, Kampung Melayu Bintango menerima grant projek kecil luar bandar MRP, Ahli Dewan Undangan Negeri Meradong Datuk Ding Kuong Hing berjumlah keseluruhan RM76,500. Penyerahan grant tersebut disempurnakan oleh Datuk Ding pada Isnin bertempat di Pusat Khidmat Dun Meradong dengan penerima adalah JKKK Sungai Gemuan, Gemuan Jaya, Sungai Selemas dan Skim B Meradong. Dalam ucapan ringkas, Datuk Ding berharap Ketua Kampung akan memain peranan yang amat penting dalam pengagihan peruntukan berkenaan dan berharap ia digunakan secara berhemah. Beliau juga menyuruh kesemua JKKK Kampung Melayu Bintango untuk mematuhi prosedur operasi standard semasa merayakan Hari Raya Aidilfitri kali ini. Beralih dengan laporan COVID-19, Sarawak mencatatkan 102 kes baru pada Selasa, menjadikan jumlah kumulatif kes meningkat kepada 304,979 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataannya memberitahu jumlah kes tersebut merangkumi 35 kes kategori 1 dan 67 kes kategori 2. Kes-kes baru itu dikesan di 18 daerah di Sarawak seperti tertera. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fidaus. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.